السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni. Kita menyambung perbahasan daripada Fiqhul Akbar karangan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita ialah pada muka surat 111 di bawah tajuk tingkatan antara nama dan sifat Allah. Ini antara bahagian-bahagian akhir daripada risalah Fiqhul Akbar oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Kita tengok matan dia pada muka surat 111 tu. Matan dia pendek je. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa kadhalika al-asma'u was-sifatu kulluha mustawiyatun fil 'azamati wal fadl la tafawut bainahuma. Demikianlah nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal sama sahaja. Kulluha mustawiyatun tu maksudnya ialah sama sahaja fil 'azamati wal fadli, pada keagungan dan keutamaan. La tafawut bainahuma, tiada perbezaan tingkatan padanya. Maknanya semuanya agung, semuanya besar, walaupun terjemahannya membawa maksud yang berbeza-beza. Okay. Kita tengok huraian. Dia sebut dari segi keagungan dan keutamaan, tiada perbezaan tingkatan pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, kerana semuanya itu menunjukkan kepada keagungan dan kemuliaan. Macam saya sebut tadilah, bila mana kita tengok nama-nama Tuhan, maklum dalam pengetahuan kita ni nama-nama Tuhan ialah Asmaul Husna yang 99 itulah. Walaupun lebih lagi daripada tu mungkin, ataupun ada lagi nama-nama yang kita tak biasa, tak jarang dengar, tapi ianya dinisbahkan juga kepada nama-nama Allah. Okay. Yang 99 tu semuanya sama agung, sama besar. Tiada yang satu ni kurang sikit, yang ni lebih sikit, special sikit, tak ada. Okay. Sifat yang banyak menunjukkan kepada kesempurnaan zat. Banyaknya sifat Tuhan itu menunjukkan kesempurnaan dia. Banyaknya namanya pun juga menunjukkan kepada kesempurnaan. Namun dari segi ta'alluq hati, yang ni yang penting. Dengan sifat-sifat Allah ada bezanya antara satu sifat dengan sifat yang lain. Ta'alluq hati ni ialah kita punya pemahaman terhadap satu-satu nama dan sifat tu. Bila mana kita tengok contoh, kita baca Quran, innahu huwas sami'ul basir. Dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. As-sami' maksud dia mendengar, al-basir maksud dia melihat. Dari segi terjemahan perkataan, kedua-dua ini As-Sami' dan Al-Basir membawa maksud yang berbeza. Yang ni mendengar, yang ni melihat.
Kalau duduk pada makhluk, mendengar guna benda lain, melihat pun guna benda lain. Tapi ada orang pendengaran dia kurang, penglihatan dia lebih. Ada orang penglihatan dia kurang, pendengaran dia lebih. Okay. Balik kepada zat Tuhan. Pertama, Allah Ta'ala tidak mendengar dan melihat dengan benda-benda yang serupa dengan makhluk guna. Tak boleh katalah kalau Tuhan mendengar dengan telinga. Tak boleh. Sebab itu ialah penyerupaan dengan makhluk. Tak boleh kata juga Allah Ta'ala itu melihat dengan mata. Macam mata makhluk lah maksudnya. Okay. Ayat-ayat dalam Al-Quran dan dalam hadis yang menunjukkan wujudnya seperti anggota pada Tuhan. Seperti anggota. Kena faham kataan saja ni. Okay. Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan sekalian makhluk ataupun tangan-tangan makhluknya. Kita dah sebut banyak kali sini dan kita pun dah bersetuju di sini, penggunaan perkataan bukan menunjukkan penyerupaan dengan makhluk. Kita ada tangan, kuali pun ada tangan, segala benda pun ada tangan dia, tapi sudah pasti tangan manusia dengan tangan makhluk-makhluk lain ni dia ada beza yang jelas. Okay. Cuma perkataan itu sahaja. Perkataan. Okay. Jadi untuk takluk hati, dengan sebab kita ni ada akal fikiran, kita akan rasa ada nama-nama Tuhan yang dekat dengan jiwa kita waktu kita berdoa. Bila mana kita berdoa, kita akan gandingkan doa kita itu dengan nama Tuhan As-Sami'. Wahai Tuhan yang Maha mendengar, dengar doa aku. Ataupun kita nak apa-apa saja, Ar-Razzaq, wahai Tuhan yang memberi rezeki, berikanlah rezeki pada aku. Ini dia panggil takluk hati. Maknanya kita punya kecenderungan hati kita akan guna nama-nama yang sesuai dengan permintaan kita. Tapi Ar-Razzaq, As-Sami', Al-Basir, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, ini semua ialah satu konsep yang sama saja, iaitu sama sempurna, sama agung dan sama sekali tidak sama dengan makhluk. Macam saya sebut tadi, ada orang kelebihan dia Tuhan beri pada dia mendengar lebih cekap berbanding melihat. Jadi sifat yang lebih kemah pada diri dia ialah mendengar. Ada orang Tuhan bagi pada dia rasa, lidah dia tepat berbanding deria dia yang lain. Okay. Jadi untuk makhluk, dia memang akan ada beza sifat kita. Dia ni satu orang yang lidah dia tu sangat-sangat peka deria dia. Lidah dia je lah yang peka, yang lain kurang peka. Ini ialah makhluk. Adapun Tuhan, kita tak boleh beza-bezakan macam tu. Sebab ianya ialah zat yang maha suci daripada penyerupaan dengan makhluk. Okay. Lagi apa dia sebut situ? Dari segi pengertian dan kandungan makna sesuatu sifat itu ada yang lebih utama kepada mukmin. Maknanya setiap orang dia akan ada kecenderungan dia tersendiri. Sebagai contoh ayat Al-Quran yang menyebut sifat rahmat Allah. 156 surah Al-A'raf. Allah Ta'ala sebut, "Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah." Tetapkanlah untuk kami kebahagiaan di dunia ini. Wa fil akhirah, dan juga di akhirat. Inna hudna ilaik. Sesungguhnya kami kembali bertaubat kepadamu. Qala azabi usibu bihi man asya'u wa rahmati wasi'at kulla syai'. Allah Ta'ala berfirman sebagai respon terhadap kata-kata hamba dia. Mana kata-kata hamba? Kata-kata hamba pada waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilai. Itu kata-kata hamba. Itu ialah doa hamba. Jadi hamba-hamba ni minta kepada Tuhan supaya diberikan kebaikan yang baik di dunia dan juga di akhirat, dan kami bertaubat pada kamu. Qala, itu kata-kata Tuhan, itu respon Tuhan. Azabi usibu bihi man asya. Azabku akan aku timpakan kepada sesiapa yang aku kehendaki. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmat aku luas kepada segala sesuatu, meliputi tiap-tiap sesuatu. Okay. Sekarang ni Tuhan sebut sifat dia boleh mengazab, dan sifat dia juga ialah Ar-Rahim, boleh memberi rahmat. Okay. Antara dua sifat ni
dia setara dengan Tuhan, dia sama. Tak ada lah Tuhan ni dalam memberi azab dia lebih, dalam memberi rahmat dia kurang. Dia sama saja. Sebab tu kita tak boleh kata Allah Ta'ala itu zalim, Allah Ta'ala tu pilih kasih. Tak boleh. Benda tu tak akan boleh letak pada zat Tuhan. Kalau kita letak pun, kita yang mencelakakan diri kita. Sebab apa yang kita sebut tu memang ultimately ianya salah. Ianya ialah benda yang betul-betul silap. Okey. Kemudian dalam ayat tu lagi disebut fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Maka aku tentukannya bagi orang-orang yang bertakwa, yang memberi zakat, serta orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Tuhan nak sebut rahmat ni dia akan beri kepada kelompok tertentu. Ini ialah aturan yang dia buat, Tuhan yang buat. Jadi orang-orang yang tak dapat belas kasihan dan rahmat Tuhan di akhirat ataupun di dunia, dia tak boleh kata Allah Ta'ala ni pilih kasih. Tak boleh. Sebab Tuhan menjalankan semua aturan yang dia telah letakkan. Kita dah sebut sebelum ni pun, manusia hamba tanpa mengira bangsa dan agama. Bukan orang Islam saja ni, orang kafir pun. Apa-apa saja yang dia buat dalam hidup, pilihan yang dia buat tu, Tuhan beri dia kuasa pilih. Dia boleh pilih nak jadi cerdik, dia boleh pilih nak duduk statik je, tak nak meningkat pengetahuan. Ini pilihan dia. Ini pilihan dia. Okay. Waktu dia pilih, dia tak akan berlaku hukum alam yang berbeza. Contoh, dia tak pergi belajar, tiba-tiba dia cerdik. Cerdik lebih daripada yang pergi belajar. Hukum alam tak akan bertembung. Tak akan bertembung. Ini benda yang kita kena tahu. Satu orang yang keluar, berusaha, Tuhan akan beri. Mungkin dalam pencarian dia, usaha yang dia buat tu akan ada jatuh bangun dia, akan ada gagalnya. Tapi biasanya orang yang keluar berusaha dia akan dapat berbanding orang yang duduk diam tak buat apa-apa. Ini hukum alam. Ini ialah satu ketentuan yang Tuhan letakkan. Bila mana satu orang dia pilih untuk mencari ilmu, dia akan dapat ilmu. Sebab tu dalam hadis, bila mana Nabi tengok ada seorang lelaki yang ikut Nabi hijrah, hadis ni kita biasa dengar. Nabi pun kata, beri respon kepada lelaki ni. Nabi kata, orang tu bila mana dia hijrah, dia akan dapat apa yang dia matlamatkan perjalanan yang dia buat tu. Dia keluar daripada negeri Mekah ni, dia nak pergi ke Madinah sebab dia berkenan dengan satu orang perempuan, lalu dia dapat kahwin dengan perempuan tu. Sebab Nabi nak sebut pada kita, ini ialah konsep pemilihan. Kita pilih. Bila mana kita pilih, kita akan dapat. Kita pilih yang ni, kita dapat yang ni. Kita pilih yang ni, kita dapat yang ni. Kita tak pilih apa-apa pun, dia akan ada kesudahan dia juga. Jadi dalam ayat 156 surah Al-A'raf ni, Tuhan nak beritahu, kalau nak dapat rahmat, ada cara dia. Iaitu yattaqun, bertakwa, yu'tunaz zakah, membayar zakat, dan beriman pada ayat kami. Kalau tak ada tiga ni, tak dapatlah rahmat. Walaupun mulut rajin berdoa, tapi tak buat apa-apa. Ada orang dia berdoa, tapi tiada keazaman untuk berubah. Ni pun masalah. Berdoa rajin, tapi usaha tak ada. Suka berdoa, tapi tiada usaha. Ada orang dia tak berdoa, dia usaha. Ini semua ketidakseimbangan yang akan mengganggu satu orang tu dalam memahami takdir Tuhan. Sebab tu akan ada orang, dia akan depres, dia akan tertekan. Berdoa banyak pun Tuhan tak bagi apa, tapi dia tak buat apa-apa usaha. Ada orang dia berusaha, tapi dia tak dapat apa yang dia nak sebab dia tiada doa. Sebab tu agama Islam dia datang, dia balance benda ni. Waktu kamu berusaha, jangan ada sifat keakuan. Aku buat, aku dapat. Aku tak buat, aku tak dapat. Konsep tu asalnya betul, tapi bila mana dia terlalu over sangat dengan kaedah itu, sehingga dia lupa urus takbir alam ni pun ada pihak yang mengurus takbir, iaitu Tuhan. Sebab kita kena tahu, setiap orang dia ada bermacam-macam perancangan, tapi belum tentu Tuhan berkenan dengan perancangan dia. Jadi Tuhan kadang-kadang menggagalkan perancangan dia. Ada orang perancangan dia tak elok, tapi Tuhan jadikan. Sebab ada benda lain yang Tuhan aturkan. Sebab tu dalam agama Islam ni dia ada satu konsep berdamai dengan ketentuan Tuhan.
Ini antara benda yang memberi semangat kepada orang Islam, khususnya bila mana dia hidup atas dunia, dia tak dapat apa yang dia nak. Pertama, dia tak boleh sangka buruk pada Tuhan. Yang kedua, dia kena sedar dia hamba. Dia bukan siapa-siapa untuk demand lebih terhadap apa-apa kurniaan dan nikmat Tuhan ni. Sebab tu kita diajar sebagai Islam, kita diajar untuk tidak iri hati pada orang. Sebab sikap iri hati ini ialah sikap demand. Tuhan dah pilih orang tu dapat nikmat. Kita tak dapat nikmat yang sama macam dia. Kita iri hati, kita hasad. Itu ialah walaupun kita hasad pada dia, sebenarnya dalam masa yang sama kita sedang demand pada Tuhan. Kenapa tak bagi juga pada aku benda yang sama? Dalam bahasa lainnya ialah kita kena sebut dan kita kena faham, kamu siapa nak minta benda tu? Ataupun bahasa kita, hang siapa sebenarnya? Bahasa mudah dia. Tak ada buat apa tiba-tiba nak lebih pada orang. Sebab Tuhan dia akan beri pada satu orang tu tepat. Ini benda yang kita tak tahu. Sebab tu bila mana kita berinteraksi dengan nama-nama dan sifat Tuhan, kita akan nampak kesan daripada berinteraksi dengan baik nama-nama dan sifat Tuhan ni, dia akan melahirkan satu orang yang tak cepat melatah, yang tak cepat terkesan dengan persekitaran di sekeliling. Akhirnya dia argue, dia meragui, dia buat bebai terhadap ketentuan Tuhan. Jadi ini benda-benda yang kita akan dapat kalau kita faham benda ni. Okay. Ayat ini, perenggan paling last sekali pada muka surat 111. Ayat ini menyatakan bahawa sifat rahmat itu adalah sesuatu sifat yang paling unggul. Ini menunjukkan ia adalah sesuatu yang sepatutnya lebih diharapkan kepada setiap mukmin. Manakala sifat murka Tuhan, murka pada Allah itu patut dihindari olehnya. Okey. Melalui ayat ni, kebanyakan para ulama tafsir dia kata, banyak benda dalam hidup ni kita kena tengok pada sifat Tuhan yang satu ni, iaitu Ar-Rahman. Sebab tu pemula kepada banyak benda yang kita nak buat dalam hidup ni pun kita kena sebut Ar-Rahman, digandingkan sekali dengan Ar-Rahim. Sebab tu kita nak buat apa-apa pun kita diajar Bismillahirrahmanirrahim. Paling-paling kurang pun Bismillah. Nak baca Quran pun permulaan pada surah ada Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Nabi sebut dalam hadis, kullu amrin dhi balin la yubda'u fiha bismillah fahuwa aqta. Segala benda yang ada nilai kita nak buat dalam hidup, tak dimulai dengan bismillah, benda yang kita nak buat tu terpotong berkatnya, kurang berkat dia. Bila mana sebut bismillah tu, dia sekalilah Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya antara sifat Tuhan yang perlu direnungi ialah Ar-Rahman. Sebab tu dalam hadis juga Nabi sebut, nama yang Tuhan suka nak bagi pada anak ni ialah Abdur Rahman dan Abdullah. Bukan kata nama lain tak elok, tapi nak katanya ini ialah keutamaan. Seorang mukmin dia kena nampak, inilah yang paling perlu diberi perhatian. Prioriti, keutamaan dia di situ. Bila mana kita faham nama Tuhan dengan cara seperti ini, satu orang tu dia sudah ada dalam hati dia keagungan pada Tuhan, mengesakan Tuhan dengan betul, meletakkan segala benda yang berlaku dalam hidup ini kembali kepada Allah Azza wa Jal. Allah lah penentu kepada baik dan buruknya. Satu orang Muslim, kalau dia bawa benda ni dalam hidup dia, tanpa dia belajar benda lain dalam bab tauhid, tanpa dia belajar metodologi lain dalam bab tauhid, sudah sah dia seorang Muslim, selama mana dia tidak terlibat dengan kesyirikan. Adapun yang kita dengar, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma' was sifat, ataupun sifat 20, ataupun apa-apa saja metodologi pengajian akidah, ini ialah cara untuk kita faham maksud sebenar daripada mengesakan Tuhan. Sebab tu kalau tengok pada zaman Nabi, mereka lebih mengutamakan tentang bab meneliti nama-nama Tuhan. Sebab tu ada yang satu bab disebut sebagai fiqhul asma' was sifat, fiqhul asma'ul husna, cara memahami nama-nama Tuhan yang baik. Ini lebih baik lagi lah. Dalam Quran pun bila mana nak beritahu tentang zat Tuhan, surah Al-Ikhlas contoh, Qul huwallahu ahad. Bila mana kita baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, katakanlah wahai Muhammad, beritahu kepada sekalian umat kamu, Allah Ta'ala itu esa, tunggal,
tidak menerima pasangan, tidak menerima apa-apa gandingan dan sampingan. Itu maksud ahad. Kemudian Allahus Samad. Allahus Samad maksud dia apa? Kepadanya lah segala urusan itu dikembalikan. Baik, buruk, kita suka, kita tak suka. Ini ialah asas akidah yang paling ringkas, mudah, tak pening kepala. Semua masyarakat, semua lapisan umur boleh faham. Kadang-kadang kita buka buku-buku akidah, kita rasa berbelit-belit, dia nak beritahu apa? Memang kita diajar sebagai Muslim untuk tidak menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Tapi ada orang, dia nak suruh orang ni tak serupakan Tuhan dengan makhluk. Dia guna perkataan-perkataan yang berbelit-belit dan akhirnya timbul masalah baru, iaitu banyak keraguan-keraguan timbul kerana kepandaian lidah menggunakan perkataan-perkataan yang tak jelas maksud dia. Sebab tu saya kata, ada sebahagian orang dia suka bahas benda-benda seperti ni. Bahas bab-bab berkaitan dengan ketuhanan. Orang yang belajar akidah dengan teori falsafah, dia akan jumpa daur, tasalsul, jauhar, arad, jisim, jirim. 6 istilah ni, semua ni buka dalam buku, tak boleh bagi makna yang tepat. Bukan tak boleh bagi makna tepat, maknanya nak terang ke orang, hanya certain kumpulan je boleh faham. Yang boleh faham ni yang boleh faham arad, jauhar, jawahir pun boleh sebut, daur, tasalsul, jirim, jisim ni, yang pergi sekolah je tahu. Yang tak reti membaca, tak reti menulis, dia akan kebingungan dengar perkataan. Tapi waktu ayat Quran turun, Allah Ta'ala beritahu Allahus Samad. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Katakanlah Allah Ta'ala itu esa dan kepadanya lah segala urusan naik. Yang tak reti membaca, tak reti menulis pun faham. Clear lah. Sebut macam tu dah faham lah. Yang budak-budak kecil pun faham. Yang orang tua, yang belajar, yang pandai bersyair. Kita kena bayang dengan suasana masyarakat Arab. Okay. Yang pandai bersyair, yang tak pandai bersyair, yang bukan Arab tapi duduk negara Arab lama, bolehlah cakap Arab, tapi tak erti juga secara mendalam, dia akan faham. Okay. Tapi bila mana belajar dengan kaedah jauhar, daur, tasalsul ni, tuan-tuan tahu apa jauhar, daur, tasalsul ni? Okay. 6 istilah tadi tu ialah istilah yang akan biasa kita akan jumpa bila mana kita belajar ilmu mantik, ilmu falsafah, termasuk juga sebahagian perbahasan ilmu tauhid. Jauhar ni apa dia? Jauhar ni ialah jirim. Arad apa dia? Arad ni ialah jisim. Apa benda pula tu? Nak boleh jumpa dekat Tuhan Maha Esa tu, nak pergi berapa selekoh nak lalu. Okay. Jirim ni apa dia, tuan-tuan? Jirim ni ialah partikel yang paling halus yang menjadi asas binaan kepada apa-apa makhluk di dunia. Kita manusia, kita ni jisim, boleh pegang. Tuan-tuan boleh pegang tangan, muka tuan-tuan. Di bawah kulit-kulit kita ni, dia ada satu lagi binaan yang paling asas, yang dia panggil sebagai sel. Sel itulah jirim. Jadi ada orang falsafah lah, bila mana dia nak bahas tentang Tuhan, dia kata Tuhan itu tidak terbina dengan jauhar, tidak terbina dengan arad, tidak terbina dengan jirim, tidak terbina dengan jisim. So apa dia? Dia tak sama dengan makhluk. Mudah je. Tapi bila mana dia guna perkataan tu, dia sudah berjaya buat satu attraction kepada orang yang tak tahu apa-apa. Dia akan pergi ke stage terusnya, tak tahu jadi kuasa dua. Tadi satu je tak tahu, ni jadi banyak tak tahu. Okay. Dia memang wujud manusia di dunia ni, tuan-tuan. Bila dia nak cakap, dia cakap bahasa payah. Dia tak boleh cakap bahasa senang. Tapi Nabi SAW, bila mana diutuskan kepada manusia seluruh alam, Nabi menyampaikan dalam bahasa yang senang. Sebab tu Quran hanya datang, laisa kamitslihi syai'. Tuhan tak sama dengan apa-apa makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada penyerupaan Allah Ta'ala, tiada persekufuan. Tak sekufu pun Allah Ta'ala itu dengan mana-mana makhluk. Okay. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya dalam bab ni, Al-Imam Abu Hanifah, dia cuba nak sebut pada kita bahawasanya
Nak faham tentang Tuhan ni tak payah pun. Sebab apa saya sebut benda ni? Sebab ada setengah-setengah kelompok bila mana dia nak bahas tentang benda-benda payah yang saya sebut tadi, yang saya sebut arat, jauhar, daur, tasalsul, jisim, jirim ni, dia kata konsep ni Abu Hanifah pun setuju. Okay. Tuan-tuan baca, kita nak habis dah buku ni. Tuan-tuan jumpa tak perkataan tu? Sebab sudah tak jumpa. Tak keluar perkataan arat, daur, tasalsul, tidak ada dalam buku ini. Sepanjang kita duk belajar buku Imam Abu Hanifah ni tak ada. Sebab ada sebahagian orang mengatakan tak, Abu Hanifah setuju dengan benda tu. Okay, kalau setuju di mana nasnya? Tak ada. Nasnya tak ada. Ini benda yang kita kena tahu dan kita kena sedar. Mungkin benda yang dia sebut tu, 6 istilah tadi tu, daur, tasalsul, arat, jauhar tu, memang wujud pada zaman Abu Hanifah. Bahkan kalau kita baca sejarah, dia wujud lagi awal. Iaitu pada waktu orang-orang Parsi mula masuk Islam, dan orang-orang Parsi ni ada sekelompoknya, Parsi dan Rom, dua-dualah. Sekelompoknya dia orang tak suka masuk Islam tapi dipaksa masuk. Jadi dia orang nak bawa sekali package ilmu-ilmu yang dia orang rasa hebat waktu di agama lama dulu, nak bawa masuk sekali dalam Islam. Ini dipanggil fitnah yang berlaku untuk membahaskan tentang zat Tuhan. Memang antaranya ialah kelompok Maturidi selalu menisbahkan Imam Abu Hanifah sebagai tonggak asas mereka untuk keluarnya teori Al-Maturidiyah. Bukan Asy'ariyah Maturidiyah tu, Maturidi saja. Abu Mansur Al-Maturidi ni terkenal dengan satu teori dia, iaitu teori Al-Kaun. Teori Al-Kaun ni apa dia? Kita belajar sifat dahulu, kita akan tengok kaunuhu ta'ala mutakalliman, kaunuhu ta'ala sami'an, kaunuhu ta'ala basiran. Ada 7 sifat kan, yang ujung tu 13 sifat, itu daripada Asy'ariyah. 7 lagi itu baki dia sehingga cukup 20. Itu semua teori daripada Al-Maturidiyah. Tapi Maturidi ni, teori dia ni taklah terlalu complicated berbanding teori Asy'ariyah yang zaman pertengahan. Saya sebut benda ni supaya kita nampak Imam Abu Hanifah tidak terlibat dengan segala benda-benda payah itu. Imam Abu Hanifah bukan jenis orang yang suka fikir benda-benda yang berbelik-belik itu. Tak terlibat, bersih daripada sebarang celupan ilmu-ilmu seperti ini. Saya taklah kata ilmu tu salah 100%, tapi dia bukan benda yang menjadi keutamaan dan menjadi satu silibus yang terbaik untuk menerangkan Tuhan. Sebab tu dalam matan kita tadi kita tengok macam mana Abu Hanifah terang, mudah. Semua nama dan sifat Tuhan sama pada kedudukan dan keutamaan dia, tiada beza antara semuanya. Cukup. Seorang mukmin dah cukup, selesai untuk dia faham itu. Okey. Muka surat 112. Nama Allah Al-A'zam, Ismullahil A'zam. Terdapat banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah yang menunjukkan wujudnya perbezaan antara nama-nama Allah yang indah. Memang ada hadis, ada ayat Quran yang bila mana cerita tentang nama-nama Tuhan, seakan-akan ada perbezaan. Rasulullah SAW menyebut dalam hadisnya bahawa Allah mempunyai nama yang agung. Sesiapa berdoa dengannya akan diperkenankan, dan sesiapa yang meminta dengan menyebutnya akan diberikan. Contohnya sifat Hayy dan Qayyum yang terdapat dalam ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu permulaan kepada ayat kursi. Kita tengok hadis riwayat Abu Daud tu. An Anas annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun yusalli. Daripada Anas, beliau duduk bersama dengan Rasulullah, di situ ada seorang lelaki sembahyang dan berdoa. Ini dalam masjid Nabi lah ni. Maksudnya suasana dalam masjid. Thumma da'a. Kemudian dia berdoa. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bahawa bagimu jualah segala pujian. La ilaha illa antal mannan. Tiada Tuhan melainkan engkau yang bersifat dengan Al-Mannan. Al-Mannan ni bermaksud Tuhan yang maha memberi kurnia. Badi'us samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Badi' ni maksud dia apa? Badi' ni ialah pemula kepada penciptaan, bukan peniru teori orang. Dialah yang membuat konsep itu.
Ini badi'. Okey, dalam bahasa Arab. Okey. Sebab tu perkataan mubdi' dalam bahasa Arab bermaksud inovasi, penciptaan dan perkembangan. Tapi kalau bid'ah, ianya benda lain. Dia satu istilah syarak yang berbeza. Kata dasar dia sama, bada'a, tapi bila mana sampai pada bid'ah, ianya ialah istilah syar'i yang lain. Tapi kalau bid'ah ataupun mubdi', ini ialah inovasi. Okay. Ya dzal jalali wal ikram, yang menciptakan langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, wahai yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dia telah berdoa kepada Allah. Qad da'allaha bismihi al-azim alladhi idza du'iya bihi ajab. Dia telah berdoa dengan nama-nama Allah yang agung, apabila berdoa dengannya akan diperkenankan. Wa idza su'ila bihi a'ta, dan apabila ia menyebutkan, meminta sesuatu, maka akan diberikan. Okey. Sebahagian riwayat, bila mana lelaki ni habis berdoa, Nabi beri hadiah pada dia. Nabi beri baju Nabi yang Nabi tengah pakai itu pada dia, sebab dia ada kepandaian dalam berdoa. Dia menyebut nama-nama yang baik. Okey. Tapi kita kena tengok, Nabi sebut pada hujung tu, qad da'allaha bismihil azim. Dia telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang agung. Okey, pertama penggunaan nama-nama tu. Okey. Yang ujung tu saya nak tekan, allazi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Bila mana dia berdoa dengan menggunakan nama-nama tu, dia akan diperkenankan, dan apabila dia meminta menggunakan nama-nama tu, dia akan diberikan. Okey. Adakah semudah sebut je lepas tu dapat? Ini bukan makhluk. Kita sedang berurusan dengan Tuhan yang mengetahui benda yang zahir, benda yang batin, termasuklah yang tersemat dalam hati kita. Okay. Berdoa pada Tuhan, dia bukan hanya sahaja bercakap tentang kepandaian menggunakan nama-nama Tuhan, hafal nama Tuhan banyak-banyak, lepas tu berdoa. Tapi ia juga berkait dengan keikhlasan hati dan keyakinan. Yakinnya hati. Bila mana yakin hati, baru dia akan dapat. Sebab tu umat Islam hari ini, antara benda yang tidak ada pada diri mereka ialah keyakinan dalam berdoa. Kita baca kisah para ulama terdahulu. Kisah ni ada sebut dalam Siyar A'lam An-Nubala, juga ada sebut dalam Tarikh Baghdad oleh Khatib Al-Baghdadi, iaitu kisah tentang rehlah 4 orang yang bernama Muhammad. Yang pertama ialah Muhammad bin Jarir At-Tabari, yang kedua ialah Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah Al-Marwazi, kemudian Muhammad ibn Khuzaimah, dan seorang lagi ialah Ar-Ruyani, Muhammad Ar-Ruyani. 4 orang ni ialah ahli hadis sezaman, berasal daripada Iraq, bergerak pergi ke Mesir untuk belajar hadis. 4 orang ni buat keputusan untuk bermusafir daripada Iraq pergi ke Mesir. Dalam perjalanan nak sampai ke Mesir, terputus bekalan. Terputus yang memang betul-betul terputus. Tak ada apa dah lagi makanan. Waktu dia orang singgah di satu rumah ataupun pondok yang menjadi wakaf orang lah. Sebab zaman dulu dia tak ada R&R yang sempurna, tapi adalah rumah-rumah ataupun kemah yang terbiar tu, orang akan berehat situ. Jadi kata 4 orang ni, kita kena keluar minta tolong dengan orang, sebab kita punya keperluan asasi semua dah habis. Akhirnya 4 orang ni cabut undi. At-Tabari, Al-Marwazi, Ibn Khuzaimah, Ar-Ruyani. 4 orang ni. 4 orang ni ada penulisan yang hebat, semua hebat lah. Okay. Cabut undi. Undi tu kena kepada Ibn Khuzaimah. Ibn Khuzaimah. Bila mana kena undi tu, Ibn Khuzaimah kata, biarkan aku salat istikharah dulu. Dia pun salat istikharah. Lepas pada selesai salat tu, dia tengok obor yang banyak daripada jauh. Maknanya ada tentera berkuda bawa obor, sebab waktu tu yang tengah malam, tengah gelap. Sampai-sampai dia pun tanya, utusan ataupun satu ketua daripada kelompok telah tanya, siapa Muhammad bin Jarir At-Tabari?
Lepas tu Ibnu Jarir At-Tabari pun mengaku diberi satu bungkusan. Lepas tu dia tanya, siapa Al-Marwazi? Bungkusan kedua, siapa Ar-Ruyani, siapa Ibnu Khuzaimah? Dalam bungkusan tu ada 50 dinar emas. Ibnu Jarir At-Tabari tanya, utusan ni daripada mana? Kamu orang ni daripada mana? Dia kata, kami utusan daripada khalifah pada zaman itu. Khalifah telah mengutuskan kepada kami untuk mencari 4 orang yang sedang berkelana ni, yang 4 orang ni nama Muhammad. Sebab dalam mimpi khalifah, maknanya khalifah bermimpi, 4 orang ni terputus bekalan. Poinnya apa ialah keyakinan. Yakin. Bila mana satu orang tu dia yakin, dia telah menjalankan hukum alam. Dah try tengok kiri kanan, tak ada apa, tak ada sumber apa. Last sekali kena balik kepada pemilik dan peletak kepada hukum alam itu ialah Allah Azza wa Jalla. Sebab tu saya sebut, bila mana kita berinteraksi dengan bab ini, seorang Muslim, dia sepatutnya tak boleh cepat putus asa, tak boleh cepat lemah. Memang tak dinafikan, zaman kita ni antara penyakit yang semakin meningkat ialah penyakit mental. Penyakit mental ni ada banyak-banyak jenis, ada macam-macam jenis. Cuma ada setengah-setengah penyakit mental ni dia boleh sampai kepada badan dia tu macam menggeletar, macam orang kena sawat. Dia hanya datang daripada banyak overthinking. Orang kata apa? Fikir terlebih sehingga dia runsing dan risau, akhirnya dia jadi macam tu. Saya taklah prejudis terhadap orang yang mengidap ni. Memang kita tahu ada orang yang betul-betul kena konsult betul. Okay. Tapi ada sebahagian orang, dia yang menjemput benda tu datang pada diri dia. Dia timbunkan permasalahan hidup dia. Dia tak cerita ke orang, ataupun dia cerita pada orang yang salah, ataupun dia telah membuat bermacam-macam andaian pada Tuhan. Ini masalah sebahagian orang. Dia perform dalam hidup dia, dia buat sesuatu, dia capai satu benda, tapi akhirnya bila mana tak sampai satu stage tu, dia rasa macam useless, tak berguna betul. Okay. Dan saya tengok, memang tak dapat dinafikan, orang pakar perubatan, dia akan sebut ini ialah penyakit yang sedang melanda kebanyakan manusia lah. Mungkin dengan sebab komitmen hidup, corak hidup yang berbeza-beza. Tapi, kita kena sedar, penyakit ini datang, walau macam mana pun, dia datang daripada masalah hubungan spiritual. Hubungan satu orang tu, diri, emosi dia. Saya tak nak kata orang Islam, saya kata ni ialah umum, semua bangsa. Saya tengok, ada sebahagian orang, bila dia yakin, dia akan dapat. Tuhan akan menjalankan sesuatu dengan keyakinan orang tu. Selama mana dengan apa yang dia yakin tu, dia akan rasa betul. Dia akan rasa betul. Kita orang Islam, kita yakin dengan Allah Ta'ala. Kalau kita betul-betul yakin pada Tuhan, kita akan dapat. Sama jugalah dengan orang agama lain pun. Bila mana dia yakin dengan sembahan dia, dia akan dapat. Tapi dia dapat tu setakat dunia je lah. Dia tak dapat lebih. Akhirat dia tak dapat. Saya tahu ni sebab saya berinteraksi dan berhubungan dengan orang-orang yang non-Muslim. Orang-orang non-Muslim, sebahagian yang saya kenal ni lah. Kan sekarang ni kan orang ada apa-apa je orang buat status WhatsApp kan. Ada sebahagian orang non-Muslim yang saya pernah buat urusan dengan dia ni. Dia ni Buddha. Hari Minggu je dia akan tunjuk gambar dia pergi wat. Saya ada beli barang lah dengan dia. Okay. Tapi bawah daripada gambar wat tu dia akan tulis caption, semoga diberi ketenangan. Dia yakinlah dengan sembahan dia tu. Okay. Tapi saya pergi buat urusan dengan dia, saya tak nampak dia satu orang yang runsing, tak runsing, tak apa. Yalah di mata dia yang betul setakat ni ialah agama tu lah. Di mata dia, betul. Cuma nak katanya bila mana hubungan dia elok, dia akan touch. Biasanya orang yang bermasalah, tak kira lah kalau dia ateis mungkin lagi teruk lah. Kalau dia seorang Kristian pun, dia bukan Kristian yang elok. Kalau dia seorang Hindu pun, dia bukan Hindu yang betul-betul duduk di atas Hindu yang elok. Saya bukan kata apa promote pluralism ni. Saya nak sebutnya ialah keyakinan, itu ubat dia, keyakinan. Dia dapat, belum tentu Tuhan redha sebab Tuhan akan jalankan. Sebab kalau kita baca dalam sirah para nabi pun, tuan-tuan akan tengok zaman para sahabat pun, bila mana dia orang yakin dengan patung berhala tertentu, dia berdoa direct apa semua, dia dapat. Tapi dia dapat tu sementara lah. Sebab apa? Sebab Tuhan dah kata satu orang yang yakin dengan benda tu, dia akan dapat.
Contoh satu orang yang yakin dengan syaitan, dia akan buat hubungan dengan syaitan, dia akan korban untuk syaitan. Dan syaitan akan beri, tapi dia bersifat sementara. Tuan-tuan tengok, dukun ke apa, bila mana dia nak satu, dia nak kebal. Syaitan bagilah, tapi syaitan tak bagi macam Tuhan yang benar bagi. Dia bagi, okey, dia pun kebal. Dia pun test kebal, punya kebal lah. Polis tembak tak kebal lah dia. Kebal tu sekejap, tapi dia yakin. Saya nak sebutnya ialah, kita nak ambil benefit daripada yakin dia tu. Habis mana dia yakin dapat, tapi dia grab, dia memperolehi keyakinan itu kadang-kadang dikabulkan dengan cara yang salah. Itu antara sebabnya. Antara sebabnya ialah sebahagian manusia ni dia tak yakin dengan Tuhan. Waktu dia berdoa tu sendiri, dia dah ada rasa galau dia yang melampau, dan akhirnya dia tak nampak kehebatan doa tu. Sebab tu kita tengok lidah yang sama, mulut yang sama, menuturkan perkataan yang sama di antara kita ni. Tuan-tuan tengok, kita salat, jemaah apa semua ni, semua baca Fatihah, bunyi sama. Salah sikit ialah daripada tajwid. Yang ni mungkin fasih sikit. Tapi waktu imam dia baca untuk diri dia, Bismillahirrahmanirrahim, jemaah baca untuk diri dia, dia beza tu, beza keyakinan. Sebab tu kelebihan pada salat jemaah ni ialah pada mana-mana orang yang ada dalam saf itu, keyakinan yang paling besar itulah yang akan menyebabkan pahala tu dibagi sama rata. Kita mungkin kita fikir melain, okay, tapi ada seorang, kalau tak ada pun dia dah jadi Tuhan pun. Okay. Cuma saya nak sebutnya ialah sini, berinteraksilah dengan nama Tuhan dengan cara yang betul. Bukan setakat pandai sebut, tapi hati melilau ke lain. Macam dalam hadis ni Nabi sebut, dia ni orang yang pandai berdoa. Bila mana dia berdoa dengan doa-doa yang seperti tadi tu, dia dapat dengan syarat dia fokus. Sekarang ni ada beberapa masalah yang kita kena tengok balik. Ialah pertama, ada sebahagian orang dia tak reti nak berdoa. Yang kedua, dah reti tak fokus dalam berdoa. Yang ketiga, dah reti dah fokus tak yakin dalam doa. Ni banyak penghalang-penghalang kepada doa ni. Mawani'ud du'a, penghalang-penghalang berdoa. Sebab tu tuan-tuan akan tengok, ada orang dia kempen orang suruh berdoa, tapi dia sendiri pun waktu berdoa dia tak yakin dengan Tuhan. Ini masalah. Masalah umat akhir zaman ni ialah Tuhan mencabut keyakinan dalam hati secara berperingkat-peringkat. Maknanya kalau sebut apa-apa pun still nampak benda-benda yang bersifat kemakhlukan dulu yang boleh tolong kita. Susah apa pun mesti akan nampak makhluk dulu, tak nampak pertolongan daripada Tuhan tu. Okey. Kita baca matan je sikit, muka surat 113 tu. Wa Qasim wa Tahir wa Ibrahim kanu bani Rasulillah bunayya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Fatimah wa Ruqayyah wa Zainab wa Ummu Kulthum kun jami'an banati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Untuk 113 ni just nak beritahu umum maklumat tentang kenabian. Ini bahagian daripada an-nubuwah war risalah. Okey. Kita pergi lalu azan dululah, nanti kita buat kesimpulan akhir. Okey. Untuk muka surat 113 tu berkenaan dengan anak-anak Rasulullah. Yang ni umum jelah, dia mudah je. Dia just nak beritahu tentang anak Nabi, lelaki dan perempuan. Ini antara benda yang memang disebut oleh para ulama bila mana bahas tentang bab akidah. Itu untuk mengenali Nabi ini ialah satu orang yang ada zuriat. Tak boleh angkat Nabi lebih ke level ketuhanan. Okay. Sebab tu dia pendek je. Jadi kita akan baca terjemahan dia dan huraian dia pada minggu seterusnya. Dan bahagian akhir buku ni ialah tentang kemusykilan dalam akidah. Lepas tu persoalan tentang Isra' dan Mi'raj, juga tanda-tanda kiamat. Lepas tu selesailah kita untuk buku ni. Untuk buku sambungan, saya masih duk fikir lagi apa buku yang sesuai. Buku agama-agama di Perlis tu lambat sangat. Dia orang nak cetak, tak tahu, tak jalan lagi cetak. Saya dapat maklumat tak jalan lagi percetakan. Dah propose tapi tak tahu bila boleh siap. Jadi kalau kita tunggu tu lama, kuliah kita tak ada kitab, jadi kita cari kitab lain lah. Tapi kena fikir dulu apa kitab yang sesuai. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.